tuan-tuan. Hari ni hujan, tak boleh buat kerja. Tapi tak apa, kita kutik lah getah hari ni. Okey, tapi hari ni saya nak kongsikan tuan-tuan, DIY incubator. Jadi jom saksikan. Okey, jadi inilah telur dia. Okey. Okey, jadi yang ni inilah dia, Itama punya puteri, belum ratu lagi ya. Jom kita tengok puteri dia, puteri Itama. Okey. Okey, dengan DIY incubator macam ni tuan-tuan. Dia nak keluar kepala pula. Okey tu nampak kita bagi kat lampu ni. Ini dia. Okey tuan-tuan, jadi inilah dia DIY incubator yang saya buat sendirilah. Okey, jadi saya buat ni daripada peti ais second hand lah. Peti ais yang memang orang dah, owner dia nak buang lah. Okey, jadi saya beli dengan dia. Okey, saya beli peti ais ni second hand. Okey, dia tak ada cooling sangat lah. Dia memang pakai kompresor. Peti ais ni pakai kompresor. Jadi saya beli dengan dia harga dalam 230. Tapi saya fikir balik macam untung lah tuan-tuan bila kita beli 230, sebab saya boleh buat dua benda dengan harga tu. Okey, jadi saya dapat buat incubator, saya dapat kompresor dia, saya jadikan pam madu lah. Sebab pam madu saya pun rosak jadi kita dapat dua barang dalam satu harga tu. Jadi saya rasa berbaloi ya. Okey, jadi harga dia saya beli peti ais ni dalam 230. Peti ais lah. Jadi dia ada double glass door, tu yang saya minat. Kalau kita beli peti ais yang biasa tu mungkin tak ada double glass door kan. Sebab double glass door ni bagi saya banyak kelebihan lah. Sebab kita boleh pantau kelulut macam tu lah. Okey, jadi pun saya pasang incubator ni pun dalam rumah kan. Sambil tengok TV kita boleh tengok telur tu menetas ke apa. Tengok keadaan dia semua macam mana lah kan. Jadi mudah untuk kita buat pemantauan lah. Jadi tu saya cari yang double glass door. Okey tuan-tuan, jadi kenapa saya DIY incubator kelulut Okey, saya tengok tak ada banyak yang kongsi info dengan pasal DIY incubator kelulut. Sebab kalau kita tengok banyakkan dia DIY incubator ni kebanyakan untuk pemanas. Okey, jadi untuk kelulut ni kita kena tengok pada suhu environment lah. Suhu macam persekitaran kita. Okey, jadi dalam rumah saya ni ekstrim lah tuan-tuan. Saya duduk atas bukit, jadi ekstrim. Jadi saya kena ada incubator yang orang kata apa? Dia ada hot and cool. Okey, jadi saya kena buat satu design macam tu. Tapi kebanyakan tutorial tak ada tuan-tuan dalam YouTube. Masa saya research banyak benda ni. Lepas tu tapi tak ada, jadi susah lah untuk kita buat kelulut kan. Tapi tak apa, saya try error. Kita boleh buat insyaAllah. Kita try error jadi tuan-tuan. Jadi bila suhu dalam rumah saya ambil bacaan lah. Environment kalau siang tu dalam 36, 35. Okey, jadi dalam tengah hari lah tu. Kalau musim panas dia naik lagi tuan-tuan. Sebab saya bumbung zinc. Saya atap zinc kan. Saya rumah kampung. Okey, jadi atap zinc, rumah pun buat sendiri tuan-tuan. Jadi ialah. Okey, jadi saya atap zinc okey tuan-tuan. Lepas tu suhu malam bila saya duduk atas bukit, dia capai dalam 24. Kadang-kadang lagi sejuk tuan-tuan, dalam 22. Jadi kita kena tahu suhu environment tu. Bila saya tengok jarak dia orang tu, jarak environment tu 36 ke 24 tu macam ekstrim tuan-tuan. Jadi saya memang kena ada hot and cool incubator lah. Dia boleh dua. Kita kena ada dua lah function tu. Okey tuan-tuan, jadi bila kita buat tu, saya buat okey, kebanyakan orang saya tengok dia orang menggunakan Arcom Max kan. Arcom Max incubator ataupun BOD macam tu lah kot. Saya tak tahu tuan-tuan. Saya kalau kita tak mampu kot nak beli benda gitu kan. Jadi saya DIY je lah. Bila saya DIY, alhamdulillah lah, memang boleh lah. Jadi alhamdulillah. Masa mula-mula beli second hand tu, bukan ni lah, bukan baru lah. Okey, saya beli second hand ni, first tuan dia cakap kurang sejuk lah. Saya agak mungkin ada kebocoran di cooling coil. Okey lah, tapi biasanya macam tu lah, cooling coil punya problem kan. Tak pun compressor problem, tapi kita tak boleh nak agak lah, relay ke apa semua. Okey, jadi tak apa, saya fikir dengan dia, saya nak juga. Janji kompresor tu berfungsi. Bila berfungsi saya fikir saya boleh dapat dua benda lah tuan kan. Kita boleh dapat pam madu, kita boleh dapat incubator. Jadi dengan harga 230, dua barang
Rasa okey dah. Bila saya buang tu, kenapa saya tak gunakan kompresor untuk saya buat cooling, untuk sistem cooling? Kenapa saya tak gunakan kompresor? Saya gunakan peltier unit tuan-tuan. Okey. Dalam incubator saya gunakan peltier. Peltier. Okey, peltier ni kebanyakan orang kata tak efisien tuan. Memang betul. Kalau kita nak guna untuk aplikasi apa kita kena tengok lah. Kalau aplikasi dia kalau kita guna untuk buat peti ais, saya rasa dia tak efisien tuan. Lebih baik kita guna kompresor lah bagi saya lah. Sebab dia energy dia kan, kita kena tahu energy consumption kan. Okey, jadi saya tak gunakan kompresor. Okey, memang orang kata peltier unit ni tak efisien. Tapi kalau betul cara penggunaan dia efisien tuan-tuan. Kalau kita gunakan untuk buat incubator keluduk ni, saya rasa memang dia efisien. Sebab kita nak turunkan suhu tu tak ada sampai suhu tahap beku tuan-tuan. Kita nak turunkan dia untuk sejukkan sikit je. Sejukkan, tak mau bagi suhu. Kita nak kontrol suhu tu. Okey, jadi bila kita gunakan peltier unit ni, mudah lah. Sebab kita boleh setting melalui voltage dan current dia. Jadi function yang saya pasangkan kat dia lah tuan-tuan. Okey, jadi kat sini saya buat ni, saya ada amak dia. Amak dia di sini hot. Okey, sini cool. Jadi untuk pemanas dan ni penyejuk lah. Okey, jadi saya guna STC 1000 lah. STC 1000 ni paling mudah lah kan kalau kita nak design untuk incubator ni. Okey, jadi saya gunakan STC 1000. Okey, di bahagian atas ni hot dan bahagian bawah ni untuk cooling. Jadi peltier unit ni kita tahu dia kelebihan dia tu tuan-tuan, dia boleh reverse polarity. Bila kita reverse polarity, okey, jadi dia dua bahagian kan. Kita semua orang tahu kalau peltier unit ni dua bahagian. Okey, jadi dia akan sejuk sebelah, panas sebelah. Masalahnya dia terlalu rapat tuan-tuan. Jadi yang tu lah kita kena tahu macam mana kita nak pisahkan panas tu dengan sejuk kan. Kalau tidak dia akan terpengaruh jugalah. Sebab dia terlalu dekat. Memang panas sangat, memang sejuk sangat. Okey, jadi saya buat kelebihan dia sebab saya guna peltier unit. Okey, dia boleh hot and cool. Okey, dia boleh, kita hanya reverse polarity. Okey, jadi kalau kita gunakan kompresor, saya rasa kompresor tak boleh kot kan. Saya tak tahu kan pasal kompresor ni, tapi saya rasa memang tak boleh lah sebab dia mechanical system. Okey, yang ni dia gunakan kita boleh kawal melalui voltage. Okey, jadi tuan-tuan, saya gunakan peltier unit untuk hot and cool. Okey. Jadi kita memang kena ada lah hot and cool sebab environment dalam rumah saya lah. Suhu dalam rumah saya ni memang saya rasa ekstrim sangat tuan-tuan. Okey, jadi saya gunakan hot and cool. Okey, sini saya pasangkan humidifier. Okey, humidifier pelembab. Okey, kita kena ada pelembab tuan-tuan. Memang kalau ikutkan 80% lah sebab ada juga orang kongsi lah. Saya rasa dalam video YouTube ada dalam Indonesia lah. Orang Indonesia ada kongsi. Saya tengok video dia orang, dia setkan 80% dan 30 darjah Celsius. Okey, jadi kalau kita nak maintain kan, kita kena ada pelembab lah. Sebab memang akan turun tuan-tuan. Kelembapan udara dalam air tu akan berkurangan. Okey, jadi kita kena ada pelembab. Kita ada pelembab. Okey, jadi bila dengar pelembab dah on lah. Okey, bila 79 dia akan on lah. Jadi memang incubator ni fully automatic lah. Saya buat bagi jadi fully automatic. Okey, jadi bila ni pelembab, okey, jadi saya tak mau dia berlebihan. Kelembapan dalam udara tu saya tak nak berlebihan. Jadi saya pasang lagi satu dehumidifier. Okey, ni untuk mengering tuan-tuan. Jadi saya pasang dua lah. Okey, jadi dia boleh kawal secara automatik lah. Dia kurang lembab, dia akan tambahkan kelembapan. Dia terlebih kelembapan, kita kurangkan kelembapan tu. Okey tuan-tuan. Jadi incubator ni saya dah test. Okey, memang boleh tahan lama lah. Memang kalau ikutkan saya tak ingat lah, tapi dalam Google ada peltier unit tu ada lifetime dia lah. Maksudnya beratus jam jugalah kan, beratus ribu lah. Lama dia punya ni. Kita cuma running sekejap kan tuan. Dia running cuma sekejap. Okey, jadi setting yang saya buat dalam 30 darjah Celsius, 80% kelembapan. 30 darjah Celsius untuk suhu, kelembapan 80% lah. Jadi saya setting dengan settingan tu lah. Okey, jadi STC unit ni pun kita kena calibration dah tuan-tuan. Kalau nak DIY incubator kelulut ni, saya rasa tuan-tuan, macam pengalaman saya lah. Sebab tuan-tuan kalau kita nak buat pun, jangan kata orang tu buat magic lah. Saya rasa tak ada magic tuan-tuan. Maksud saya tu, buat sekali buat terus jadi. Saya tak tahu, itu rezeki dia. Alhamdulillah lah kalau dia boleh buat yang tu kan. Saya pun try error tuan-tuan. Serius, saya try error. Kenapa saya gunakan peti ais second hand?
Okey, saya try error, saya gunakan PTX kan. So nampak. Okey, sebelum ni saya gunakan polystyrene. Okey, saya guna polystyrene box. Saya rasa polystyrene box memang tak sesuai dengan suhu environment saya lah. Memang tak boleh. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab dia tak ada insulator. Dia kekurangan insulator. Dia hanya satu lapisan. Okey, tak boleh tuan-tuan. Okey, jadi lepas tu saya susah dengan akan jadi hardware problem. Memang akan ada hardware problem tuan-tuan, sebab bila dia terpengaruh dengan suhu luar, jadi sistem kita akan running. Bila sistem kita banyak running, faham lah, bila benda tu terlalu banyak running, okey, dia akan panas, dia akan rosak. Jadi tak sesuai guna polystyrene box. Okey, itu environment suhu environment dalam rumah saya. Ni saya. Kalau tuan-tuan boleh buat tempat lain, saya tak tahu. Tapi memang saya dah try, memang tak boleh. Kat tempat saya lah, rumah saya. Okey tuan-tuan, jadi saya gunakan polystyrene box memang tak boleh tuan-tuan. Lepas tu saya try pula, saya gunakan cooler box. Cooler tuan-tuan tahu kan, cooler. Saya beli kat Longwan masa tu. RM45 macam tu. Saya tak ingat harga dah. Lama saya buat ni. Kita akan gagal dululah. Bukan semua orang gagal lah. Kalau berilmu tinggi, mungkin engineering dia tinggi, mungkin dia boleh buat tanpa gagal, saya tak tahu, Allah Alam. Okey tuan-tuan, jadi memang saya gunakan cooler box. Okey, cooler box. Okey, dia boleh maintain suhu sebab dia pun ada insulator. Dia macam insulator, ada plastik, ada polystyrene, ada plastik. Okey, jadi saya gunakan dia. Tapi saya still gagal sebab saya tersilap untuk buat kelembapan dan kekeringan. Masa tu sistem kekeringan, jadi saya rosakkan lagi satu cooler box. Jadi pengalaman dia lah tuan. Okey, jadi yang ni yang ketiga design saya. Orang kata apa? Trial yang ketiga lah. Jadi bila yang trial ketiga, kenapa saya guna peti ais? Okey, saya rasa peti ais ni memang dia orang dah di engineering untuk untuk tidak terpengaruh dengan suhu persekitaran. Memang kalau peti ais pengaruh dengan suhu persekitaran tuan-tuan, saya rasa memang akan running je kompresor tu 24 hour, 360 hari lah. Kita tak tahu setahun lah akan running kan, sebab dia terpengaruh dengan suhu luar kan. Jadi memang dia orang design, memang saya tengok canggih lah. Dia orang design sebab insulator tu, bahagian insulator tu kita susah nak buat benda tu kan. Okey, jadi bila saya buka tengok, memang sini plastik dia yang memang plastik yang keras, tebal. Okey, jadi cermin pun ada double glass door. Double glass door dia tak terpengaruh sangat dengan suhu luar. Tapi masih lagi saya tutup tuan-tuan. Saya tutup sini, saya ada potong plastik. Saya tutup sebab apa? Saya nak bagi mimics ratu tu, mimics supaya dia mimik macam dia dalam sarang. Okey, dalam sarang dia kita tahu dia gelap kan, mana ada lampu. Okey tuan-tuan, jadi saya gelapkan dia. Okey, jadi saya ada buat penutup. Tapi penutup tu biasa je tuan-tuan, bagi mudah penutup tu untuk kita saya buat tu untuk tutup je, bagi tak kena cahaya dari luar lah. Bukan untuk suhu ke apa. Okey, bila dia tak kena cahaya, jadi dia mimik seperti gelap dalam sarang dia lah. Ratu tu sekarang lebih selesa kan, kita tak tahu Allah Alam. Cuma kita kena buat ikut keadaan sarang dia tuan-tuan. Okey tuan-tuan, jadi insulator yang diorang buat dengan peti ais ni memang saya rasa canggih tuan-tuan. Ada memang sama ke macam cooler box, lebih kurang 3 lapisan. Tapi plastik dalaman dia tu, plastik lapisan dalam insulator dia. Okey, jadi plastik lapisan dalam tu macam anti kulat lah. Memang dia ada tulis tu kan. Ada plastik tu susah lah untuk kulat, jadi kulat lah tuan-tuan. Okey, kemudian dia orang ada dalam dia, okey, selepas satu lapisan plastik tu nipis. Okey, lepas tu dia orang ada letak juga polystyrene. Polystyrene dia orang yang gunakan untuk insulator ni tebal tuan-tuan, lebih kurang 1 inci lebih. Tebal. Sebenarnya dia kecil je, tapi dia punya insulator tu bagus. So saya kata saya gunakan peti ni sebab dia punya insulator dia tebal tuan-tuan, 1 inci lebih. Kemudian ada lagi satu plastik kat luar ni lah. Okey, jadi itulah saya pilih ni apa? Mini fridge ni. Mini fridge bila kita buat tu lebih bagus lah. Okey, jadi sistem kenapa kita gunakan mini fridge? Okey, jadi automatic system memang fully automatic. Bila kita gunakan fridge, dia kurang running tuan-tuan. Itu saya pilih dah tu. Okey, jadi sistem kita tak banyak running sangat. Okey, yang tuan-tuan dengar tadi tu, okey, jadi kelembapan memang akan kurang sebab dia bermain kat dalam ni. Okey, jadi dia cuma saya kata suhu, bahagian suhu tu dia tak terpengaruh dengan suhu rumah saya.
Dia kurang terpengaruh lah. Dia akan naik juga tuan. Dia akan naik juga. Suhu biasalah, suhu akan naik ke atas. Dia suhu tak turun ke bawah kan, suhu panas. Suhu panas naik ke atas, dia akan naik juga tuan-tuan. Jadi bila kita gunakan peti ais, bagus tuan-tuan. Memang dia orang dah di-engineer untuk ketahanan lah. Ketahanan untuk tidak terpengaruh dengan suhu luar. Saya buat bagi mudah juga. Kita kena fikirkan untuk memudahkan kita untuk kita tukar spare part. Saya tak kata rosak, saya dah running lama dah kan. Tapi tak rosak. Tapi bila kita hadapi apa-apa hardware problem, okey, jadi kita mudah. Okey, contoh saya bagi macam plug ni ya. Okey tuan-tuan, kita cabut, kita tukar baru aja plug. Tak ada masalah. Okey, betul tak? Jadi kita kena design bagi benda tu mudah untuk kita buat tukaran sebarang hardware lah. Hardware problem. Jadi itu yang saya fikirkan lama sikit lah untuk buat. Jadi untuk design tu kita kena fikirlah benda tu. Jadi benda lain, kita kena ada lamp lah untuk senang kan. Okey, kita buka lampu dulu biarlah. Okey tuan-tuan, jadi kalau orang tanya saya kenapa tak menggunakan Arcom Max ke incubator kan. Okey, satu dari bagi segi harga lah tuan-tuan. Saya tak mampu kan beli 40 kan. Okey, jadi kita nak beli Arcom Max 2000 ke saya rasa dalam 2000. Bila saya nak beli Arcom Max tu, saya boleh menyimpan, insya-Allah boleh simpan. Tapi bila kita fikirkan balik, saya fikirkan jauh lagi tuan-tuan. Kalau saya dapat Arcom Max tu, saya tak tahu dia punya function tak banyak sangat. Kalau siapa yang ada Arcom Max boleh bagi tahu saya dia ada sistem cooling tak? Sebab environment rumah saya ni kalau tak guna sistem cooling memang tak boleh nak turunkan suhu lah. Memang berbahang lah, rasa panas bahang kan. Jadi saya tak tahu dia ada sistem cooling tak. Kemudian yang kedua dia, kekurangan yang saya tak nak beli tu bila daripada segi problem. Okey tuan-tuan, bila dia problem, sebab dia memang elektronik yang dah diprogramkan untuk khas untuk box tu lah. Kalau kita nak modify tu mungkin boleh juga, boleh lah. Tapi jadi benda tu tak cantik kan tuan-tuan, saya rasa lah. Okey, lagi dia punya bila dia problem tuan-tuan, saya fikir bermasalah lah. Sebab kita nak order spare part. Spare part tu bermasalah. Sebab saya tengok dalam Shopee tak ada kot Arcom Max. Kalau ada, saya tak tahu. Saya try search tak jumpa kan. Kalau tuan-tuan jumpa tu mungkin lah boleh tunjukkan. Tapi saya tak nak belilah lah kan. Saya boleh tengok lah. Bila saya tengok cuma Arcom Max Pro ni, dia kena order online. Jadi dari segi cost shipping semua tu, kita akan jadi 2000 lebih kat lah. Macam tu lah saya agak. Okey, jadi bila spare part dia pun, bila dia problem, kita bermasalah tuan-tuan. Bila kita DIY, okey, jadi bila kita DIY lain pula tuan-tuan. Bila kita DIY, kita orang kata sampai tahap aku angkat buang lah benda ni. Angkat buang lagi, kita boleh kutip balik, kita boleh buat balik. Dia boleh function balik tuan-tuan. Sebab kita dah tahu function dia, kita dah tahu spare part dia. Jadi mudah. Apa yang rosak kita tahu, tak mana apa yang ganggu sistem kita. Okey, apa yang tak mana sistem yang failure kan. Okey tuan-tuan. Jadi benda ni sebenarnya hobi lah. Saya pun tak banyak sarang pun tuan-tuan. Saya tak banyak sarang, serius. Tapi saya hobi saya, memang minat saya tuan-tuan. Minat. Jadi bila kita berminat tu, walaupun kita gagal, kita akan teruskan jugalah. Kan, sebab mungkin ada orang minat mancing semua kan. Saya memang tak minat lah tuan-tuan. Bukan tak minat, minat saya lebih kepada kelulut lah. Macam tu tuan-tuan. Jadi saya buat DIY sebab nak beli pun mahal kan. Okey tuan-tuan, jadi saya tengok dalam Facebook ada kursus biak bakar tuan-tuan. Mengenai kursus tu macam mana saya kata, saya pun masa tu memang saya nak pergi sangat tuan-tuan. Kalau siapa yang pergi tu untung lah. Memang dia orang memang hebat tuan-tuan, boleh buat grafting tool, grafting queen Okey, jadi kursus tu saya berminat lah benda-benda macam tu kan. Jadi saya pun memang niat memang nak pergi kan. Pasal niat memang kita nak pergi. Okey, jadi bila saya nak pergi tu tuan, macam-macam dengan dugaan masa tu kan. Kewangan lah. Masalah kewangan lah. Saya simpan duit. Lepas tu cermin pecah lah kereta kan. Lepas tu saya fikir, saya pun message moderator tu. Saya message lah orang yang post tu kan. Post mengenai kursus biak bakar tu. Okey, jadi bila saya message dia orang kata dalam harga dalam 1000 macam tu lah kan. Lepas tu saya pun kumpul duit. Saya kumpul, okey, saya target memang saya boleh pergi lah. Bila saya nak pergi, jadi problem lain kan tuan-tuan. Bila jadi masalah lain, tak cukup lah duit tu. Jadi saya tak mampu pergi lah. Jadi tak apalah. Bila saya tak mampu pergi, saya mesej dia orang agak lah. Sebab saya nak tahu keseluruhan kos
untuk kursus biak bakar tu kita kena tahu juga kan. Okay, sebab kita nak bajet kan, kita pun tak cukup kan. Jadi bila saya bajet, memang tak lepas tuan-tuan, sebab kita ada kos transport lagi, kos penginapan lagi. Kalau masa tu jauh tuan-tuan, mungkin kita boleh jimat jugalah, tidur lah kereta ke apa kan, kita nak jimat mana nak pergi tuan. Jadi saya tak lepas masa tu. Tak apa, bila saya tak lepas, saya tanya dia, kos after kursus. Kos after kursus ni bermaksud kita kena ada tool lah. Takkan saya fikir kalau kita pergi kursus, dia orang takkan mungkin nak bagi lagi lah dengan tool, dengan peralatan semua untuk buat grafting queen tu kan. Jadi saya fikir saya mesej dulu. Saya tak tanya harga keseluruhan dia, macam total lah, boleh kita bajet kan. Memang bukan kita orang yang kena simpan duit lah, bukannya orang senang. Jadi bila saya mesej tu, dia orang cakap, saya tanya mengenai incubator. Saya tanya kos berapa kalau sekali dengan incubator, sekali dengan tu yang perlu digunakan. Dia kata kos bawah 1,000. Okey lah, macam tu saya mesej dia. Saya tak tahu tuan-tuan. Saya mesej dia lah. Dia kata kos under 1,000 lah. Bila under 1,000, saya tanya dia, lepas tu dia kata kami tak menggunakan incubator. Itu saya rasa menarik tuan-tuan. Dia orang kata dia orang tak gunakan incubator. Ni saya tak tahu lah, ni teori saya lah. Saya fikir macam mana dia orang tak guna incubator ni tuan-tuan. Sebab suhu kalau dalam rumah saya, mustahil saya nak boleh tetahkan telur ratu ni kan. Jadi bila saya fikir dia orang tak gunakan incubator, jadi dalam saya punya pemikiran lah, dalam saya punya teori saya ni, yang saya rasa benda tu logik lah. Yang logik, dia orang tak guna incubator. Kalau kita tak guna incubator, memang tak boleh nak tetahkan telur ratu tuan-tuan. Kalau dalam suhu persekitaran saya ni, kalau kita nak buang lantai pawai, letak bawah TV ke bawah katil, saya rasa tak menetah kot. Sebab kita perlu kelembapan, kekeringan, suhu kena kontrol baik lah. Okey, jadi saya rasa dalam teori saya, dia orang menggunakan hive tu sendiri tuan-tuan. Itu logik. Memang boleh lah tuan-tuan. Kalau saya rasa dia orang gunakan hive tu, yang boleh dia, kita gunakan hive tu sendirilah untuk kita tetahkan telur tu. Okey tuan-tuan, jadi kenapa saya tak gunakan chiller? Okey, jadi untuk buat incubator keluluk ni, saya rasa tak perlu lagi jangan gunakan chiller tuan-tuan. Kita mula dengan kecil dulu tuan-tuan. Macam tupai lah, dia gigit dulu sikit-sikit. Kemudian baru dia buat lubang besar, dia makan habis dalam. Okey, jadi kita gunakan, kita buat kecil-kecil dulu lah. Jangan buat terus besar, nanti problem kan tuan. Sebab banyak lagi model yang keluar, lagi banyak. Jadi bila kecil ni, jangan kecil sangat. Sebab bila kecil sangat, kalau contoh orang buat dengan terpawai ke apa, dia susah untuk kita kawal suhu dan udara dalam tu lah. Kita nak kawal suhu dan kelembapan dengan oksigen, susah. Jadi buat agak-agak sedang lah. Mini fridge memang agak sesuai lah, saya rasa. Memang sesuai lah. Saya dah buat dah. Ini saya dah buat. Memang sesuai kan. Jadi bila tuan-tuan buat tu, guna chiller tu tak payahlah. Chiller tu untuk next project saya je. Saya tak tahu lagi, insyaAllah saya akan kongsikan juga. Kalau jadi, kita try benda ni, kita belajar-belajar tuan. Kita kongsi benda ni, bukan saya nak buat apa-apa, saya nak kongsi yang kita boleh gunakan peti air buruk. Saya nak kongsi kita boleh gunakan peti air yang nak buang lah, yang dah buruk lah. Kita jangan buang sangat. Jangan banyak buang benda yang memanglah semua rumah panggil. Tapi kalau ada benda yang kita rasa boleh buat, kita jangan buang lah. Kalau ada tu rezeki lah, try buat kan. Try buat pelan-pelan, tak payah buat mahal. Saya pun beli satu part by part tuan. Saya beli part by part. Saya tak beli semua sekaligus pun. Kalau habis semua sekaligus, habis duit saya. Saya beli sikit-sikit. Macam SDC 1000 tu dalam 30 kot saya rasa. RM30 saya beli satu. Tu bila saya beli satu, saya beli SDC 1000 satu, saya belajarlah calibration. Okay, kita kena belajar calibration dia, apa function dia, F1, F2, F3, F4. Dia ada 4 function. F tu function lah. F function 1, function 2, function 3, function 4. Dia ada 4 tu. Jadi kita belajar kawal function tu, kita tahu apa sistem STC 1000 ni. Jadi mudahlah bila kita dah tahu. Okey, aku nak buat macam ni, aku nak buat macam ni. Jadi kita setting hanya daripada F function 4, function 1, function sampai ke function 4. Okey, jadi beli STC dulu. Kita beli STC dulu, lepas tu kita belajar dulu. Beli satu tak apa, 30. Saya boleh buat pelan-pelan tuan-tuan. Tak ada terus buat magic. Magic terus jadi kan, tak ada. Try error. Kalau tuan-tuan nak buat sendiri guna peti ais. Okey, jadi beli STC 1000, lepas tu try buat belajar function dulu. Okey, lepas tu ambil tahu juga tentang peltier unit peltier unit. Kena tahu lah berapa, macam mana kita nak setting dia. Macam mana kita nak reverse polarity, ada circuit dia.
Okey, circuit untuk reverse polarity bagi dia hot and cool. Okey, daripada bahagian dalam ni kita pasang sejuk, dia boleh jadi tukar pula jadi panas pula. Jadi bila sistem kita, bila waktu siang panas dia akan sejukkan, bila waktu malam sejuk dia akan panaskan lah. Jadi efisien lah kalau guna PT unit dalam incubator kelulut. Tuan-tuan, okey, jadi saya rasa kusubit bakar dia orang dah buat tu memang best lah. Saya terbayang lah macam mana dia orang buat kan. Tapi saya tak ada info sangat lah, tak ada orang nak kongsi. Saya mesej pun, bila saya mesej, maaf lah kalau ada individu tu. Tapi macam saya faham lah tuan-tuan, kalau update takkan kita nak free kan. Benda free kalau orang dah kata nak free buat sendiri lah, macam tu. Jadi saya bukan nak ni, saya saja mesej lah untuk tarik info sikit je lah. Tapi kebanyakannya tak ada yang kongsi lagi lah dengan saya. Jadi saya tak tahu macam mana dia orang buat. Okey, tapi tak apa, masih ada data lagi kat internet yang kita boleh cuba lah. Okey, first saya masukkan 5. Lepas tu gagal sebab macam saya kata tadi lah, masalah-masalah dia lah, masalah hardware. Okey, jadi saya masukkan lagi 5. Saya gagal lagi. Yang paling saya sedih sekali lah, kegagalan yang saya hadapi adalah semut. Saya lihat semut ni dia boleh naik kan. Dia memang berminat sangat dengan telur ratu ni. Jangan, pastikan kawasan kita tak ada semut lah. Saya memang hapuskan semut, gunakan ubat semut. Saya terpaksa tuan. Memang orang tak payah bunuh semut kan, tapi dia mau rosakkan telur ratu, kita tak boleh nak buat lah. Kita tak boleh nak tertahan tuan. Saya terpaksa guna ubat semut lah. Jadi pastikan tak ada semut je lah. Okey tuan-tuan, jadi inilah dia DIY incubator yang saya buat lah. Okey, jadi kita boleh tetahkan telur ratu menggunakan peti ais second hand. Okey, jadi itu je yang saya boleh cerita. Okey, sebab mungkin saya tak cerita tuan-tuan DIY satu persatu barang. Okey, sebab saya beli barang satu-satu, saya pasang satu-satu, saya belajar satu-satu. Okey, jadi saya tak boleh nak buat DIY benda tu. Kalau saya buat DIY benda tu, saya rasa mau video saya 4 jam 5 jam tuan-tuan. Okey. Jadi tuan-tuan akan bosan lah. Memang lama tuan. Kita fikir satu-satu tempat, kita fikir macam mana sistem dia, macam-macam lagi lah. Jadi lambat tuan-tuan. Jadi itulah saya nak kongsikan DIY incubator menggunakan second hand PTX. Okey, jadi teruskan menonton tuan-tuan.